hal hari ni suara tak jelas ni? Macam mana? Ada tak ada suara? Saya nak tanya. Minta teman-teman semua, suara tak ada lagi. Saya nak tahu, okey tak okey? Saya dah betulkan dah. Aduhai, selamat bersiaran Tuan Eksin Sayuti. Suara tak ada lagi. Nur Maria, macam mana ni? Aduh. Kalau tak ada, saya terpaksa gunakan yang lain ni nampaknya. Suramiza Anan, Waalaikumsalam. Suara ada lagi tak ada tak? Saya minta tanya teman-teman semua sebab no sound. Aduhai. Yang ini ada suara tak? Kalau yang ini ada suara tak? Saya dah cabut dah ni penggunaan ini. Ada tak ada suara saya? Suara tak ada. Harul Paklang, Saudara Yaakob Ibrahim, Cik Musa. Aduh, macam mana suara saya tak ada ni? Macam mana dia orang buat ni? Suara tak ada. Tak apa. Aduh, hai. Okey, suara tu. Okey. Suara cloud. Hai. Check sound. Sound check. Macam mana saya nak buat ni? Saya pun bukan faham sangat ni. Aduh. Okey, ada. Saudara Arif Saleh. Minta teman-teman semua, kalau ada, like and share. Saya nak tanya saudara Sofi Intan, ada Belaki hadir. Suara okey tak okey ni? Suara tak dengar lagi. Mimi. Aduh. Chandran Ramadan. Suara okey tak okey ni? Saya masih lagi memperbetulkan suara saya. Suara Razak. Ini suara okey. Terima kasih Mak Nordin. Aduh, hai, macam mana nak buat ni? Suara tak okey ni, pening lah pula saya. Sebab saya bukan pakar sangat ni. Suara ada ya. Midnight, loud and clear. Terima kasih saudara. Saya minta maaf saudara. Terima kasih atas pencerahan saudara. Bahawa suara saya dah okey. Terima kasih. Saya cabut tadi, tak guna pun. Nak pakai itu. Nak buat macam mana ya? Baik saudara. Jekon cakap tak ada. Dia ganggu lah. Aduh saudara. Okey, baik saudara. Seperti biasa, saya memberi pencerahan malam ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Oktober. Hari yang ke-557. Hari Rabu saudara ya. 587 negara kita dijangkiti virus corona. Hari ini nampak gayanya ada peningkatan dalam semalam pun dia dah naik balik daripada 4,782 kepada 5,726. Hari ini naik 6,148. Tak tahulah apa nak jadi ni negara kita ni. Dan semalam kematian saja 84. Jadi untuk bulan ini saya tak dapat memberi pencerahan daripada negeri-negeri kerana keadaan Kementerian Kesihatan tidak memberi laporan daripada negeri ke negeri. Bagaimanapun mungkin saudara boleh tengok melalui Instagram mungkin. Untuk hari ini sudah 202,167 dalam bulan Oktober ini jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, itulah keadaannya. Jadi sementara nak tengok okey tak okey ni, kita masuk e-commerce dulu. Saudara yang ada produk, ada bahan-bahan, sila hubungi Saudara Azhar 0113304141. Tokeh Bakur. Wangi-wangian aroma untuk di rumah. Tak ada suara keluar masuk balik. Apa hal ni ya Allah ya tu. Aduh, suara dah okey. Terima kasih. Juga bolehlah berhubung dengan Azhar untuk renang tok neneng dan juga baulu berdal ibunya. Saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. Kalau berhubung Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara, harganya masih lagi kekal harga lama walaupun harga daging menaik mencanak. Juga untuk di Lembah Kelang boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703 untuk mendapatkan buah-buahan. Saudara, harganya di bawah pasaran. Dan akhir sekali, jangan lupa sambal kering dari dapur Cik Siti yang boleh dinikmati makan bersama dengan nasi dan telur. Saudara, hubungi Saudara Muhammad Nizar 019-482-4504. Okey saudara, no audio. Pok Cham Baharudin. Duhai, sekarang ada yang ada. Kalau dah ada, sila like and share saudara. Saya nak tengok. Terima kasih bila tengok begitu, naiklah semangat saya. Baik saudara, hari ini saya mengalami kesedihan
sebab rakan seperjuangan saya, Allahyarham Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah, ataupun lebih dikenali sebagai Kemala. Kemala seorang novelis, seorang penyair yang telah pun kembali ke rahmatullah jam 12 tengah hari tadi. Beliau merupakan seorang aktivis dalam dunia sastra. Dan artinya hari ini kita kehilangan sebutir lagi mutiara dalam dunia persuratan. Untuk itu bersamalah kita mengucapkan salam takziah untuk seluruh keluarga Allahyarham Datuk Ahmad Kamal Abdullah ataupun Kemala. Dan saya minta kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada roh Allahyarham agar damai di sisi penciptanya dan diampunkan segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah sahabat. Hidup ini saudara pertunangannya adalah kematian. Apa nak buat saudara? Sekarang kita masuk sedikit tazkirah singkat. Sebenarnya saudara, kita harus berhati-hati dengan anak-anak kita. Kita kena selalu bertanya kepada mereka. Sebab hari ini dunia Islam sedang makin diserang oleh mereka yang anti-Islam sikapnya. Sebab kadang-kadang ramai di kalangan di pusat pengajian tinggi itu, mereka mengkaji dalam bidang agama Islam. Tapi sebenarnya, ini khususnya di luar negara. Anak-anak kita luar negara, halu-halulah mereka. Sebab mereka tahu tentang agama Islam ini, malahan mereka lebih faham daripada kita. Tapi mereka bukan penganut agama Islam. Kerana satu masa dahulu pernah dengar tak satu ceramah daripada seorang alim, iaitu Maulana Abu Bakar daripada Afrika Selatan. Beliau menceritakan tentang seorang anak muda dari sebuah negara Islam yang belajar di salah sebuah universiti. Dalam satu kelas tafsir, pensyarahnya yang bukan beragama Islam memulakan dengan surah Yusuf, membincangkan betapa mereka mengupas Al-Quran itu dengan baik. Tapi akhirnya mereka menyuntik sedikit demi sedikit sifat anti-Islam. Dan pelajar tersebut akhirnya murtad. Jadi saudara yang punya anak atau saudara sering kalilah berhubungi, mengingatkan mereka tentang apa yang sedang kita alami hari ini, bahawa dunia Islam sekarang ini sedang diserang saudara. Jadi sama-samalah kita berdoa agar anak-anak kita selamat. Kerana mereka banyak di kumpulan golongan-golongan etis dan sebagainya. Saudara, kita berdoa agar anak-anak kita selamat sejahtera. Dan seperti biasa, kita masuk mutiara kata. Mutiara kata ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, jika kita sayangkan seseorang, letakkanlah dirinya di 3 tempat, iaitu dalam ingatan, dalam hatimu dan dalam doa kita. Saudara, dan jangan tergesa-gesa, kerana apabila sikap tergesa-gesa itu menciptakan sesuatu yang sia-sia. Itulah mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Saudara, salam impian moratorium dan RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Kita akan terus menuntut. Kabarnya tak tahulah, kita berdoalah semoga hari Jumaat nanti apabila Menteri Kewangan membentangkan bajet, mungkin ada sesuatu. Saya tak dapat memberi pencerahan berhubung dengan bajet kerana itu dianggap rahsia. Dan saya berdoa agar ada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Bagaimanapun kita mengharapkan, janganlah beliau mengemukakan bajet yang berlebihan. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Saudara? Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah hanya kerana kuasa. Saat ini di PWTC sedang berjalan Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya untuk Negeri Melaka. Presiden parti ada, timbalan Presiden parti ada, dan pimpinan-pimpinan daripada Barisan Nasional ada di sana. Saudara juga boleh, kalau rasa boring, boleh switch kepada Pumas ataupun daripada media sosial UMNO. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan tentang hanya kerana kuasa ini, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kok puan menggoreng sawi, Kak puan, bukan kok, minta maaf. Kak puan menggoreng sawi, lemak keladi, ulam pegaga. Beringatlah tuan, pemimpin duniawi,
khawatir jadi kupang tembaga. Jadi Pak Nazil mengingatkan kita, jangan sangat kita memikirkan tentang duniawi, akhirnya kita disingkirkan oleh masyarakat, jadilah seperti kupang tembaga. Kemudian kata Pak Nazil lagi, cantiknya rupa tinggi sekata menjadi rakan, regu berlahan. Melayu lupa terus bersengketa, Allah tempiaskan bala perpecahan. Kalau kita terus bersengketa, maka Allah akan hadirkan perpecahan. Itu merupakan bala bagi kaum kita. Saya suka Pak Nazil ni, beliau mengutarakan perkataan berlahan. Berlahan itu artinya berlagu ataupun bernyanyi. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun saudara. Kita masuk sedikit gedung ilmu. Ini kita mengharapkan agar pemimpin kita faham apa yang dititipkan oleh pemimpin terdahulu terhadap tentang pimpinan Melayu. Pimpinan Melayu terdahulu mengharapkan, dan seluruh warga bangsa juga harus mendambakan agar setiap pemimpin kita itu orangnya mestilah pandai menyimpai dengan lidah, pandai menggenggam bara hangat, pandai mencincang dengan undang, pandai makan tidak menghabiskan, pandai minum tidak mengeringkan. Itu bidalan orang dahulu, saudara. Pemimpin juga semestinya pandai membaca tanda alamat, pandai mengunut, mengikut jejak, pandai menyimpan, tidak berbau, pandai mengunci dengan budi. Dan sebagai pemimpin, mereka mesti arif dan tahu. Tegangnya berjala-jala, kendurnya berdenting-denting. Di dalam tinggi, ianya rendah. Di dalam rendah, ianya tinggi. Pada yang jauh, ianya dekat. Pada yang dekat, ianya jauh. Keras tidak tertakik. Lembut tidak tersudu. Itu bidalan sebagai pemimpin, mereka mesti bijak. Saya suka perkataan, keras tidak tertakik, lembut tidak tersudu. Jangan ingat orang pemimpin ini dia nampak lembut itu boleh diperlakukan sembarangan. Saudara, kita sambung lagi malam esok. Apa culipan-culipan saya dapat tentang pimpinan Melayu yang diidamkan dan diharapkan menjadi kepimpinan negara kita, saudara. Seperti biasa, saya harus mengingatkan mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube, maka menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang culipan ataupun suntingan. Dan saya juga tidak bertanggungjawab atas komen-komen yang anda utarakan. Jadi sebelum nak lakukan, nak komen ataupun nak buat suntingan, berfikirlah terlebih dahulu. Ingat saudara, ini pencerahan politik dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara, dan kita adalah warga bangsa cinta damai yang menyantuni setiap orang dengan aroma harmonis. Baik saudara, hari ini saya melihat kenyataan Duli Yang Mulia Baginda Sultan Johor, Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim, yang dilaporkan telah pun menzahirkan rasa duka cita baginda berhubung isu Pulau Batu Putih ataupun Pedra Blanca. Sebagaimana yang saya dapat dalam media sosial, baginda bertitah katanya mengapa soal kedaulatan Johor seolah-olah tidak penting bagi kerajaan ketika ini. Adakah kita negeri anak tiri? Kalau tak suka Johor, cuba kalau Malaysia kehilangan Langkawi kepada Thailand. Begitulah. Sesungguhnya saudara, begitulah rintihan hati. Payung negeri Johor melihat kadang-kadang pimpinan tidak mengambil kisah. Bukan pimpinan hari ini, pimpinan terdahulu yang tidak ambil kisah tentang kedaulatan bangsa kita, negara kita. Dan saya dalam keadaan begini sebenarnya terdapat ada 3 bukti baru. Waktu kita nak mengadakan semula supaya kaji semula tentang isu Pulau Batu Putih di Mahkamah Antarabangsa The Hague, sebenarnya terdapat 3 bukti baru dalam kes Batu Putih yang ditemui oleh Tan Sri Apandi Ali. Waktu itu beliau menghantar kepada Datuk Seri Najib. Ini dapatannya daripada Arkib British sebelum PRU 14 dulu. Lepas tu bila kerajaan Barisan Nasional jatuh, maka tiba-tiba isu Pulau Batu Putih ini tenggelam. Saudara, sebenarnya 3 bukti yang dikatakan ditemui oleh para peguam kita. Pertama, tentang dokumen ataupun laporan pada tahun 1958 di mana British Navy ataupun surat daripada
pasukan tentera laut British kepada Gubernur Singapura tentang berlakunya kejadian kapal perang Indonesia mengejar sebuah kapal dagang Malaysia di Pulau Batu Putih. Dalam laporan British itu, tentera British menyatakan mereka tidak dapat membantu sebab kejadian itu di Pulau Batu Putih dan ia berada di dalam perairan Johor, dan Tanah Melayu telah pun menghantar sebuah kapal tentera laut untuk melindungi kapal dagang tersebut. Itu kenyataan pertama. Dokumen kedua ialah laporan Laporan kedua iaitu telegram sulit daripada Gubernur Singapura kepada pejabat di London yang menunjukkan bahawa Pulau Batu Putih ataupun Petra Branca ini bukan sebahagian daripada wilayah Singapura. Jadi dokumen tersebut ada yang sepatutnya jadikan bahan bukti waktu kalau kita mengadakan semakan kehakiman di Mahkamah Antarabangsa The Hague. Tapi tidak dilakukan, tiba-tiba saja dihilangkan oleh kerajaan waktu itu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. Dan dokumen ketiga ialah sebuah peta pada tahun 1962 yang menunjukkan perairan Singapura tapi tidak memasukkan Pulau Batu Putih. Cuma herannya bila Pakatan Harapan memerintah, mereka terus menghentikan ataupun terus tekan berit, tarik keputusan untuk melawan atau membantah keputusan itu. Jadi masih itulah bagaimana Tuanku Sultan Johor begitu murka. Kononnya pada mulanya mereka menyalahkan Sultan Johor kerana terlepas Pulau Batu Putih, tapi baginda begitu concern, baginda mahu supaya kedaulatan bumi Johor, kedaulatan Raja Johor, daerah jajahan baginda tiba-tiba terlepas di Mahkamah Antarabangsa. Kita berdoa bahawa kabarnya kerajaan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sedang berusaha untuk memulakan semula semakan di Mahkamah Antarabangsa di Hague agar perbicaraan ulang bicara Pulau Batu Putih ini dapat dilaksanakan. Okey saudara, itu celipan pertama saya. Celipan kedua tentang kerisauan dan keletihan serta kepedihan yang dialami oleh para kontraktor hari ini. Para kontraktor binaan, mereka mengalami suasana yang cukup memenatkan kerana harga bahan binaan, terutama itu bahan besi, telah pun naik begitu mendadak daripada 2,800 satu tan, hari ini sudah menjadi RM4,000 bagi satu tan. Ini menyebabkan ramai kontraktor yang akhirnya gulung tikar kerana keuntungan dalam sektor pembinaan cuma 15%. Kalau dah naik bahan besi begitu, di mana keuntungannya? Akhirnya yang untung tokeh. Tapi kontraktor kita mungkin gulung tikar. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna dapat mengkaji dan mencari jalan bagaimana kenaikan ini tidak berterusan. Saya sedih mendapat curipan seperti itu, saudara. Lebih memeranjatkan saya hari ini perutusan daripada Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Usman. Dan saya pun agak setuju juga ada pandangannya, sebab dia kata apabila ramai pihak minta supaya kerajaan mengkaji tentang kenaikan gaji, katanya masalah isu kenaikan gaji ini satu hal, tetapi yang paling penting adalah kawalan bahan makanan, kawalan harga bahan, harga barangan di pasaran, itu lebih penting. Kerana setiap pekerja, setiap syarikat, mereka berusaha untuk mencari sedikit keuntungan yang tentulah dapat dimiliki oleh pekerjanya. Tapi kalau dipaksa dengan harga yang tinggi, mereka juga mungkin gulung tikar. Kerana hari ini lebih daripada 32,500 syarikat telah pun tutup. Mereka telah pun menutup operasinya. Dan kalau ditekan lagi, bagaimana pula dengan 107,000 pekerja yang sedang dalam keadaan penantian? Mereka juga bakal hilang pekerjaan. Sebab itu saya mengharapkan pada hari Jumaat nanti agar Menteri Kewangan dapat memberikan sesuatu input yang lebih baik agar yang paling penting bahan makanan, bahan barangan di pasaran itu dapat dikawal. Soal duit itu memang semendak, siapa pun yang tidak menolak rezeki yang banyak. Tetapi kalau duit banyak pun barang mahal tak guna juga.
Sebab itu saya memberi penjelasan bagaimana berlaku di Venezuela itu hari. Saya ingat 3-4 malam dulu, 5 malam dulu saya dah bagi tahu. Untuk beli seekor ayam pun satu beg duitnya. Artinya nilai mata wang kita turun. Sepatutnya kita berusaha mempertingkatkan nilai mata wang kita. Dan barangan terkawal. Tidak seperti negara Venezuela, saudara ya. Ini tentang isu vaksin. Lagi-lagi isu vaksin. Saya runsing lah. Sebab 2-3 hari ini pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan ada buat pengumuman. Bagi saya lah seolah-olah macam bala nak datang ni lah. Kerana apabila diumumkan ini vaksin lah ya saudara, bahawa kanak-kanak kita ni akan dijadikan bahan uji kaji oleh ini syarikat yang pengeluar alamak line. I'm online lah. I'm online. Anything? Sorry. Tak maaf saya sedang online, biasalah. Hubungan saya ingat seriau ya, kalau ada urgent matter ya. But jadi kabarnya adalah ubat penawar tidak diutamakan, tetapi bahawa uji kaji pula untuk anak-anak. Sedangkan sepatutnya saya teringat, saya rasanya ini melanggar itu Charter United Nations, itu bangsa-bangsa bersatu. Kerana mengikut ini hak anak-anak ini dari segi Charter United Nations ataupun ketetapan bangsa-bangsa bersatu, bahawa ibu bapa bertanggungjawab kepada anak-anak mereka dan kanak-kanak ini dilindungi dari ancaman ataupun eksploitasi pendidikan, sama ada kesihatan, kebajikan serta keselamatan mereka. Jadi kalau anak-anak pula dijadikan bahan uji kaji, ini satu hal juga ni. Saya pun tak tahulah berapa ramai yang akan dikajikan, berapa jumlah vaksin yang digunakan. Jadi keadaan begini saya harap agar Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains dan Teknologi menimbang semula. Janganlah dijadikan anak-anak kita ini seperti tikus-tikus di makmal ya. Kerana vaksin ni datang dari negara China, kenapa tak buat kajian di negara China? Ya saudara, kenapa pula rakyat kita yang berusia 12 tahun ke bawah jadi pilihan mereka? Jadi ini keadaannya saudara. Cucu-cucu kita adalah masa depan kita. Dalam keadaan begini, banyak negara lain ada. Kita ada Taiwan, kita ada Vietnam, ada Thailand, banyaklah. Kenapa dipilih Malaysia? Ini satu masalah saya nampak. Saya harap agar Kementerian Kesihatan dan juga Menteri Semesti dapat melihat, janganlah ini dijadikan isu. Akhirnya keadaan tidak menentu negara kita ini. Ini saya katakan mungkin bala datang ni tak pasal-pasal. Betul hari ini kenaikan bertambah balik ya saudara. Itu gambaran yang saya dapat curipan tentang berita hari ini. Begitu juga pagi tadi Muhammad Datuk Seri Najib telah pun pergi ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Beliau bukan dipanggil tapi beliau membuat laporan di SPRM kerana beliau menuntut agar siasatan dibuka terhadap Tim Lesner, iaitu pengurus kanan Goldman Sachs, berhubung isu YMDB. Kerana bank Goldman Sachs ini telah pun wujud, telah pun ini terlibat sejak YMDB ini belum diubah daripada TIA, Terengganu Investment Authority, iaitu syarikat pelaburan Terengganu. Goldman Sachs sudah pun menjadi agen ataupun pemudah caranya, dan orang yang terlibat adalah Tim Lesner ini. Dan begitulah sehinggalah sampai kepada peringkat wujudnya IMDb. Dan begitu juga bila kerajaan Amerika juga telah pun mengenakan tindakan terhadap Tim Lesner ini. Jadi apabila Datuk Seri Najib peguam-peguamnya minta supaya didedahkan dokumen tersebut, mahkamah tidak memberi. Saya tak tahu apa berlaku selepas itu. Saudara, itu keadaannya. Jadi kehadiran Datuk Seri Najib ke SPRM bukan beliau dipanggil, tapi beliau pergi menuntut agar kerajaan memanggil Tim Lesner ini supaya disiasat. Saya nampak isu YMDB ini masih belum lagi tuntas sepenuhnya. Masih lagi banyak kelompongan. Tapi sebagai rakyat biasa, kita tak boleh nak memberi komen lah bila benda sedang dibicarakan di mahkamah. Jadi saya harap agar warga kita tidak menjatuhkan hukuman sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman.
saya tak mahu mendahului, kerana itu boleh membuatkan kita terjebak dalam apa yang dipanggil sebagai contempt of courts. Begitu juga hari ini SPRM telah pun menghadapkan ke mahkamah 16 orang pengarah syarikat yang telah ditahan dan dibawa ke mahkamah kerana mereka melakukan tuduhannya, bukan saya tak kata tapi dalam tuduhan itu mereka disyaki melakukan penyelewengan berhubung dengan geran peruntukan yang dikeluarkan oleh mitra, iaitu agensi di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Kementerian Perpaduan Negara mewujudkan geran untuk diberi kepada syarikat-syarikat ataupun NGO untuk membangunkan masyarakat India. Jadi seramai 16 orang ni rupanya telah menyalahgunakan wang tersebut. Sebab itu saya mengatakan agar kerajaan lebih berhati-hati. Nak bagi itu bagilah, tapi takkanlah berpuluh juta wang dari kerajaan ni diberi kepada mereka yang tidak bertanggungjawab. Ini bukan menyentuh tentang warga bangsa kita saudara. Ini tentang syarikat mitra. Itu adalah untuk permohonan peruntukan itu dipohon daripada mitra dan kemudian diselewengkan untuk kepentingan individu. Jadi kata sumber itu, mitra telah distruktur semula pada tahun 2018 ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Itu dah gambarannya saudara. Saya amat kecewa apabila peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat tetapi telah diselewengkan. Sebab itu saya mengharapkan agar setiap bantuan yang diumumkan oleh kerajaan, diumumkan oleh Perdana Menteri, diumumkan oleh Menteri Kewangan, agar disiasat dan diteliti bagaimana, sebab ramai lagi yang katanya tak dapat. Sebab itu saya berkali-kali menyatakan agar elemen atau cara proses pemberian itu hendaklah tuntas dan benar-benar memenuhi kehendak matlamat diwujudkan bantuan tersebut. Saudara, lebih tak ada. Bagi saya melihat agar janganlah rakyat ini dipermainkan oleh pihak-pihak yang mengaut keuntungan. Apa dosa rakyat? Rakyat mengharapkan dalam keadaan yang sukar begini untuk mendapatkan bantuan. Kerajaan menyediakan bantuan, tapi bantuan itu diselewengkan. Saya tidak menuduh, tapi untuk setakat hari ini masih lagi terdapat teman-teman kita, rakan-rakan, culipan yang dihantar oleh saya yang masih ternanti-nanti tentang bantuan, keprihatinan, bantuan itu dan ini. Kononnya rancangan ekonomi, kerajaan mengumumkan dulu 250 bilion. Apakah sampai kepada tangan rakyat sebagaimana yang diharapkan? Begitu juga apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, beliau mengatakan bahawa pihaknya juga menyediakan sejumlah wang untuk diagih-agihkan kepada rakyat dalam menampung ataupun membantu mereka yang menghadapi musibah COVID-19 serta merudumnya ekonomi negara kita. Yang terbaru sekali, Yang Berhormat Perdana Menteri 2 hari lepas menyatakan bahawa setiap rakyat yang hilang pendapatan akan dibantu dengan wang sejumlah RM500. Apakah bantuan itu sampai? Ini persoalannya. Jadi saya mengharapkan agar agensi kerajaan juga dapat meneliti secara tuntas agar setiap peruntukan itu tidak diselewengkan. Saudara, Amamah dah tentu Najib Razak datangnya dari orang kaya-kaya. Apa kena mengena dengan mahkamah, nak hina mahkamah? Tak boleh saudara, jangan. Saya tak mau bercampur benda begitu. Saudara, tak payahlah drag. Saudara Haji Munani Mak Zain, Tun kata bosku penjenayah VIP nombor 1. Bekas PM mestilah nombor 1 Tun. Pada saya nombor 1. Saya melihat bahawa perbalahan antara mantan Perdana Menteri dengan mantan Perdana Menteri tidak ada noktah. Ini yang kita kecewa, yang saya kesalkan. Sepatutnya yang sudah tu sudahlah, carilah jalan. Dan perbicaraan sedang berjalan. Biarlah mahkamah menentukan. Jangan kita campur. Ini saya mendengar apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin. Dia kata kalau kerajaan Perikatan Nasional memerintah, kerajaan tidak akan mencampuri urusan mahkamah. Kenapa sekarang? Kenapa yang dulu nampak ada elemen-elemennya? Jadi saya rasa kalau bolehlah kita sampai waktunya sekarang. Sudah sampai waktunya negara kita mengamalkan negara hukum. Yang salah, yang benar. Biarlah mahkamah mengadakan perbicaraan dan kita sebagai warga Cita Damai kita tunggu
apa keputusannya. Bukan kita membuat keputusan. Jangan kita adunkan dengan emosi, kita benci dengan orang. Itu keadaan saya ya. Jadi saya tidak mahu untuk mencampuri urusan peribadi. Tetapi bagi saya, kita melihat bahawa dalam masalah perbicaraan ni melibatkan pemimpin kita, kadang-kadang kita lebih awal, lebih dulu kita mahu mendahului mahkamah. Ini tidak baik. Biarlah mahkamah menentukan sebarang keputusan. Ada prosesnya, kita tunggu, kita dengar. Kalau mahkamah kita salah, salah. Jangan ada siapa pula nak banner. Jadi Saudara Wan Hizam, KWSP 10K macam mana ni? Memang begitu kita tuntut, tapi nampaknya belum ada bayang-bayang ni lagi. Katanya iCitra akan dibayar mulai 24 November. Tapi kalau iCitra, iSinar itu hanya daripada 5,000 bagi 1,000 sebulan. Itu yang saya khawatir. Kita minta 10,000. Saudara Wan, saya minta maaf lah. Saya tidak dapat beri pencerahan saat ini. Saya menanti sehingga hari Jumaat tentang apakah Menteri Kewangan akan membuat pengumuman. Doa saya, harapan saya yakin harapan rakyat agar persoalan ini dapat ditangani secara tuntas. Itu culipan apa yang berlaku hari ini, dan sekarang ni kita masuk section yang paling penting, iaitu pencerahan saya tentang hanya kerana kuasa. Sebentar tadi Barisan Nasional telah pun melancarkan gerak kerja untuk menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jadi kesemua bahagian dari seluruh negara hadir. Biasalah saudara. Jadi kalau orang kata UMNO ni tak ramai, lihatlah sendiri. Itu baru dipanggil pimpinan bahagian-bahagian saja. Cuma dalam 3-4% saja. Pimpinan tertinggi Barisan Nasional, UMNO di setiap bahagian daripada 191 bahagian. Tak semua hadir pun. Kalau semua hadir rasanya tak muat dewan. Itu pun dua bilik, iaitu Dewan Tun Ismail dan satu lagi dewan lagi penuh. Saudara, jadi keadaannya sekarang mereka masih lagi berjalan. Mereka sedang mendengar taklimat daripada Presiden. Sebelum Yang Berhormat Presiden UMNO berangkat ke luar negara untuk mendapat rawatan kesihatannya. Jadi beliau telah pun menyerahkan tugas kepada pengarah pilihan raya, iaitu Timbalan Presiden, berganding bahu bersama-sama dengan penasihat pengurusi Majlis Penasihat Barisan Nasional, Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya melihat bahawa dari segi gerak gempurnya, insya-Allah, sebentar lagi saya akan ceritakan bagaimana keadaan kedudukan politik di Melaka. Saudara, saya yakin bahawa untuk pilihan raya di Melaka, insya-Allah. Cuma malam besok adalah penentu. Kerana ada lagi usaha-usaha di kalangan Majlis Tinggi UMNO. Ini kluster menteri yang mahu agar UMNO berganding bahu dengan parti-parti lain. Sedangkan kita dah bagi tahu pendirian bahagian-bahagian, pendirian Majlis Tinggi, pendirian Perhimpunan Agung UMNO. Kita bertanding kali ini secara solo. UMNO Barisan Nasional masuk gelanggang secara solo. Saya tertarik hati bila mendengar ungkapan kata-kata daripada Tok Mat Hassan. Jadi dia kata dengan selalu lembut, tidak begitu berapi-api, tapi lembut pun cukup berisi. Beliau menyuntik semangat para wira Barisan UMNO Barisan Nasional untuk bergerak dan bertempur. Katanya no turning back. Pilihan raya negeri ini di Melaka adalah pengukur kemampuan UMNO untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Bak kata Tok Mat tadi, nasi dah jadi bubur. Kita ladan ajalah sekarang ni. Jangan kita takut. Dia beliau mengambil dalam suara yang lembut. Tok Mat berkata, dia kata beliau mengambil kenyataan daripada pimpinan Islam yang mengatakan bahawa dalam satu peristiwa di Gibraltar, di belakang laut, di hadapan api, akhirnya panglima-panglima Islam kita berjaya mencapai kemenangan. Akhirnya wujudlah sebuah empire Islam, iaitu Empire Andalusia. 800 tahun lebih Islam memerintah. Begitu juga berlaku di Melaka. Dalam runtuhan kuasa UMNO Barisan Nasional di Melaka sejak pilihan raya yang ke-14, kemudian baru dapat sikit nak jadi perintah, tiba-tiba jatuh apabila mantan Ketua Menteri merobohkan penguasaannya, dan kita berhadapan dengan pilihan raya umum. Saya tidak mau menyebelah mana-mana.
Sebab tu saya katakan kita kalah, patutnya bagilah apa dia nak perintah pun, kita buat persiapan. Tapi tak tahulah macam mana. Saya tengok di Melaka ni agak pelik sikit saudara. Dia macam saya kata di Perak itu hari, satu pilihan raya ada 3 menteri besar dan 3 tok sidang kampung. Tapi di Melaka kali ini mantan ketua menteri bersama dengan mantan ketua menteri menjatuhkan ketua menteri dan berjumpa dengan mantan ketua menteri Tun Ali Rastam. Jangan lupa Tun Ali Rastam kan benar adalah mantan ketua menteri Melaka. Jadi akhirnya terpaksalah diadakan pilihan raya umum. Itu saya tak tahu bagaimana kes mahkamah ni, katanya masih lagi berjalan. Bagaimanapun kita harus harungi juga. Jangan apa-apa. Saya tidak dapat lagi mendengar culipan kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Bagi saya tentulah beliau melahirkan harapannya agar jentera pilihan raya UMNO Barisan Nasional dapat bergerak sederap. Dan beliau mengharapkan agar warga di Melaka bila orang datang sebagai tetamu bukan minta dilayan, tapi jangan pula mereka lari meninggalkan medan perjuangan. Bersama-sama kita menyantuni agar pilihan raya di Melaka ini mencapai kejayaan sebagaimana yang diharapkan oleh warga UMNO. Saya agak tertarik saudara apabila ada media sosial saudara yang melaporkan, iaitu MyKMU, dia melaporkan bahawa pilihan raya di Melaka ni agak sukar sedikit kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilihat tidak dapat campur tangan kerana beliau berada di Putrajaya, beliau berada di Anjung Kuasa, bersama-sama beliau adalah parti daripada PBM, daripada PAS, daripada UMNO dan sebagainya. Dan untuk pilihan raya kali ini di Melaka, apabila UMNO secara solo, tentulah keadaannya dalam keadaan yang sangkap, yang serba tak kena. Kerana sebagai seorang Perdana Menteri yang mengetuai sebuah kerajaan, atas nama Kerajaan Keluarga Malaysia, dan dalamnya ada PBM, ada PAS dan GPS, dia mestilah ada rintangan untuk beliau memastikan calon dari partinya sendiri. Ini keadaan sekarang ni. Jadi kerana itu pilihan raya negeri Melaka merupakan PRN yang mempamerkan keegoan dan dendam antara pemimpin Melayu tanpa noktah, antara Parti Peribumi iaitu Perikatan Nasional dengan UMNO Barisan Nasional. Dalam keadaan begini, suasananya, situasinya Perdana Menteri tak boleh, beliau tidak boleh dilihat untuk memihak. Kerana kalau beliau memihak, beliau akan dijatuhkan. Sebab itu saya katakan dari awal dulu bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang terlalu rapuh. Berlari saja 4 orang, maka menjunamlah beliau. Jadi dalam keadaan begini, dia nak pilih mana satu? Nak jaga jawatan atau nak jaga parti? Saya melihat benda begini tak ada masalah. Saya rasa sebenarnya terpulanglah pada beliau. Kerana semua faham keruntuhan kuasa di Melaka adalah kerana si Kitul. Beliau sendiri pun kita dengar tular ada bercakap dengan mantan ketua menteri berhubung dengan usul mereka menjatuhkan ketua menteri Dato' Sulaiman Ali. Jadi dalam keadaan begini saya tak maulah untuk menekan beliau sebagai Perdana Menteri kita sebab saya faham dia perlu menjaga kononnya kerajaan kerajaan keluarga Malaysia. Okeylah, sebagai ketua keluarga buatlah cara dia pulang. Tetapi saudara jangan lupa banyak orang tak tahu ini saya nak bagi penjelasan bahawa di Amerika presiden parti tidak semesti jadi presiden Amerika. Di Amerika Demokrat, itu presiden Demokrat, parti Demokrat yang menguasai kerajaan Amerika hari ini adalah Jamie Harrison. Tapi Jamie Harrison tidak menjadi presidennya. Malahan Joe Biden pula yang merupakan hanya anggota parti Demokrat yang dilantik sebagai presiden. Begitu juga di India, saudara. Jangan saudara ingat bahawa di India tu ini Narendra Modi ini presiden parti, tidak. Di India beliau hanya merupakan anggota parti Bharatiya Janata BJP. Tapi presiden yang jaga parti BJP adalah Jagat Prakash Nadda. Beliau tidak menjadi presiden atau Perdana Menteri India. Ini sebab macam sekarang ni presiden parti UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi tak semesti jadi Perdana Menteri. Yang jadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Begitu juga kalau saya lihat, jangan lupa jangan pandang sebelah mata. Di sebelah kita yang berhampiran negara kita itu di Indonesia, presiden
Indonesia, Pak Jokowi adalah ahli parti daripada PDI, iaitu Parti Perjuangan Indonesia. Dan beliau hari ini menjadi presiden, tetapi bukan menjadi presiden kepada parti tersebut. Kerana parti PDI, itu Parti PDI Perjuangan, adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau kita lihat 3 negara ini, presiden parti yang menguasai kerajaan itu tidak datangnya, tidak menjadi Perdana Menteri ataupun pemimpin utama negara. Jadi kadang sekarang kita ni sewajarnya biarlah Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Sebab ketiga-tiga negara ini adalah contoh yang baik dalam kita melihat bagaimana pentadbiran sebuah negara dan pentadbiran parti setara. Jadi kita jangan terperangkap bahawa semestinya presiden parti itu jadi Perdana Menteri, maka mereka menyerang presiden parti itu bagai nak gak. Bagi saya sering kali saya katakan bahawa politik itu dinamika. Dan hari ini UMNO khususnya sudah memasuki era dinamika politik, bahawa tak semestinya presiden UMNO menjadi Perdana Menteri. So jadi saudara kena ingat, bukan semestinya Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri kalau kita menang dan sebagainya. InsyaAllah saudara, saya melihat dengan gabungan daripada Datuk Zahid dengan Datuk Ismail Sabri, bahawa negara kita boleh dibawa ke era yang lebih maju ke depan. Semoga saya mengharapkan agar hubungan kekeluargaan, sebab kita tengok semalam kemarin ada gambar yang tular bagaimana Datuk Ismail Sabri hadir sebagai anak Presiden UMNO bersama dengan Timbalan Presiden UMNO Datuk Mak Hassan, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, naik Presiden 2 orang lagi iaitu Datuk Mahathir Khalid dan Datuk Khalid Nordin. Mereka duduk berbincang. Inilah sepatutnya menyantuni masalah, bukan mencari masalah. Cuma yang saya lihat apik lempang, orang yang takut. Sebab saya tahu mereka ketakutannya kalaulah kita bertembung atau bertempur. Sebab mereka sekarang ni nak serang UMNO, jadi mungkin dah ada seolah-olah ugutan. Kalau sesuatu berlaku pada PBM, maka ahli-ahli parlimen pihak Parti Pribumi ini akan menarik sokongan kepada Datuk Ismail Sabri. Jika ini berlaku, jadi pimpinan ataupun kluster menteri ini khawatir mereka akan hilang kuasa. Itu saja. Bagi saya, dulu saya dah kata bahawa UMNO parti minoriti. Sekarang ni terbentuk kerajaan. Kalau tanya dengan saya, kita nakkan pilihan raya. Apa tuntutan UMNO sebagaimana nyatakan oleh Datuk Presiden UMNO Datuk Seri Zahid? Kita minta waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kita bagi tempoh sampai bulan Ogos nak diadakan pilihan raya. Tapi bila tidak memenuhi ataupun menepati janjinya, akhirnya kadang sekarang ni Datuk Ismail Sabri pula jadi Perdana Menteri. Kalau benda itu berlaku, tak ada masalah. UMNO kita tak akan merasa kehilangan. Seandainya mereka benar-benar menjatuhkan Datuk Ismail Sabri, kita tak rasa kehilangan. Sebab itu tuntutan kita akan bertempur. Itu baru betul. Untuk mendapatkan jawatan itu secara mutlak. Secara biarlah rakyat menentukan. Kita pun tak mahu dilihat sebagai kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang. Ini bukan budaya UMNO. Saudara, ini keadaan. Sebab itu sekarang ni di Melaka, kita biarkan berlaku pilihan raya. Biar warga, rakyat Melaka menentukan siapa yang mereka mahu. Sebab kita tak mahu lagi dah. Kita tak mahu lagi melihat adanya kenyataan-kenyataan bahawa UMNO ini melakukan rampasan kuasa. Dan letih lah saudara. Sebab saya cakap berkali-kali bahawa kita mahu agar sesebuah kerajaan itu biarlah ditentukan oleh rakyat. Yang terbaik sekarang ni, tuntutan kita agar diadakan pilihan raya. Now berlaku di Melaka. Biar warga Melaka menentukan. Tapi masalahnya baru nak panggil pilihan raya sekarang ni, Kementerian Kesihatan pula dah mengumumkan bahawa pihaknya mengadakan larangan untuk mengadakan perjumpaan atau perjumpaan politik sepanjang kempen 25 Oktober hingga 20 Disember. Bagi saya melihat ini tidak wajar. Sebab itu Veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob selaku Setiausaha Agung Veteran UMNO, saya Veteran UMNO, mendakwa bahawa Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin seolah-olah mempunyai niat tertentu terhadap parti kita selepas beliau mengumumkan bahawa Perhimpunan bagi Pilihan Raya Negeri Melaka tidak dibenarkan berkuat kuasa semalam sehingga 27 November.
Jadi menurut Datuk Mustafa Yaakob, beliau tidak senanglah dengan tindakan Khairi Jamaluddin membuat kenyataan tersebut. Kerana apa? Untuk majlis kahwin boleh, untuk majlis berkatan boleh, untuk majlis hari jadi boleh, tapi nak berkempen tak boleh. Jadi bagi saya, janganlah nak tunjuk kuasa sangat. Terpulanglah bagi saya. Now, yang lebih menarik perhatian saya, apa yang berlaku di Pilihan Raya Negeri Melaka sekarang ni adalah tentang tindakan pimpinan daripada PAS. Kalau saya panggil Tok Lebay, orang marah saya. Tapi mereka itulah keadaan, sekejap nak masuk bertanding, sekejap tak masuk bertanding, sekejap okeylah, sekejap dengar kenyataan daripada Tuan Ibrahim, PAS mungkin tak bertanding, so menyokong calon-calon daripada UMNO. Tapi hari ini masuk pula kenyataan daripada Presiden PAS, Tuan Guru Haji Hadi. Dia kata bahawa PAS kali ini masuk gelanggang. Bila PAS masuk gelanggang untuk bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Melaka menggunakan lambang Perikatan Nasional. Ini masalah saudara sebenarnya. Sebab apa, dalam pengumuman ini Tan Sri Muhyiddin, dia kata Bersatu, PAS dan Gerakan telah bersepakat untuk bertanding pada Pilihan Raya Negeri menggunakan lambang Perikatan Nasional. Dia kata beliau telah mempengerusikan mesyuarat khas yang dihadiri oleh semua parti komponen Bersatu, PAS, TAH, DP Sabah, SAPP dan Gerakan bagi membincangkan hal-hal berkaitan Pilihan Raya Negeri Melaka. Jadi Bersatu, PAS dan Gerakan sepakat menawarkan calon dalam Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Melaka dan menggunakan satu lambang, iaitu lambang Perikatan Nasional, PN. Colornya dua sama aja dengan Barisan Nasional, saudara. Warga Melaka kena faham, tahu membezakan yang mana satu lambang UMNO Barisan Nasional, mana satu lambang Perikatan Nasional. Jadi bagaimanapun tentang kerusi dan sebagainya masih lagi dalam perundingan. Bagaimanapun saya melihat bahawa prinsip PAS dalam Pilihan Raya Melaka ini sudah hancur berkecai. Dah jadi tunggal langgang, saudara. Kerana dapatan saya, salah seorang pemimpin tertinggi dalam PAS mempersoalkan keputusan parti itu, keputusan Presiden parti itu membolehkan logo Perikatan Nasional dalam Perikatan Nasional dalam Pilihan Raya Negeri Melaka digunakan. Kerana menurut kenyataan yang dapatlah saya baca, jangan marah saudara. Saya meneliti keputusan mesyuarat Perikatan Nasional malam semalam yang memutuskan PN, termasuk juga PAS akan menggunakan lambang PN dalam PRU Melaka. Sebagai salah seorang ahli jawatankuasa kerja pusat PAS, saya menghormati keputusan yang telah dibuat. Bagaimanapun saya menyarankan supaya keputusan tersebut hendaklah dikembalikan kepada parti masing-masing untuk parti tersebut membuat keputusan bersetuju atau tidak dengan mesyuarat Perikatan Nasional yang telah memutuskan tentang penggunaan lambang. Sebab PAS sebagai sebuah parti yang mempunyai badan pembuat keputusan perlu diberi peluang untuk membincangkan keputusan tersebut. Apatah lagi perkara penggunaan lambang dalam pilihan raya termasuk dalam pasal 81 perlembagaan PAS. Artinya dalam perlembagaan PAS mereka tak boleh menggunakan lambang parti lain. Kalau mereka menggunakan lambang parti lain, artinya mereka sudah melanggar perlembagaan. Kerana jelas berdasarkan pasal tersebut katanya Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yang merupakan badan pemutus bagi pihak PAS dalam penggunaan lambang itu tidak dikembalikan. Lebih daripada itu, pada pemerhatian saya katanya penggunaan lambang dalam pilihan raya adalah berkaitan perkara prinsip dan perlu dibincangkan hukumnya oleh Majlis Syura Ulama. Ini penting pada PAS lah. Malahan konvensyen bersetuju supaya parti PAS, ini pernah berlaku katanya, perkara tersebut timbul dalam satu konvensyen Pakatan Rakyat kira-kira 10 tahun lalu yang diadakan di Tropicana, Putrajaya. Konvensyen bersetuju supaya parti-parti komponen Pakatan Rakyat menggunakan satu lambang itu setelah PR didaftarkan bagi menghadapi pilihan umum. Pada ketika itu, seorang wakil PAS iaitu Ustaz Abdul Halim Abdul Rahman yang mewakili Majlis Syura Ulama bangun dan menyarankan, kami PAS minta tempoh untuk putuskan perkara ini. Itu kata Ustaz Abdul Halim. Jadi perkara tersebut dibawa ke dalam Majlis Syura Ulama dan akhirnya berlaku pemisahan antara PAS dengan Pakatan Rakyat. Jadi mekanisme yang sama turut diamalkan oleh Muafakat Nasional, di mana semua yang diputuskan oleh mesyuarat Jawatankuasa Perunding Muafakat Nasional dikembalikan kepada Majlis Syura Ulama. Tapi keadaan sekarang ni dah berbeza.
Itu yang saya katakan bahawa kesan daripada itu PAS bermasalah. Dan hari ini pun kabarnya saya dipahamkan hubungan antara Parti Pribumi Bersatu dengan PAS sekarang ini dah mula bermalah. Kerana ini tak lain tak bukan gara-gara ego yang merasakan diri mereka sebagai abang besar. Sebab PBM sekarang ni dah rasa diri sebagai abang besar, mereka nak menentukan segalanya. Sedangkan PBM berapa kursi aja ada. Jadi PAS ni pula dilihat sebagai pak turut. Akhirnya PAS menjadi barang dan parti tunggangan kepada PBM. Saya tak mau menyentuh soal itu saya. Cuma saya melihat apabila persoalan lambang ini PAS sudah melanggar prinsip mereka. Jadi saya kata macam mana lah parti ini. Sekejap okey, sekejap tak okey. Berbeza dengan UMNO. UMNO kata tidaklah. Saudara kena ingat bahawa sebenarnya pilihan raya negeri Melaka ini sebenar-benarnya, saya nak mengulangi lagi, ini adalah medan sekali lagi untuk membunuh UMNO demi untuk mengekalkan mereka yang berada menjadi kluster menteri. Saudara kena ingat bahawa Muhammad Tashim Mohidin telah meletakkan sasaran bahawa dirinya dia nak balik-balik. Beliau ingin menjadi Perdana Menteri ke-10 melalui langkah politik ataupun selepas pilihan raya, di mana menurut mesejnya. Dan dia, saudara jangan lupa, waktu dia keluar daripada anjung kuasa si Perdana, dia kata I'll come back. Jadi sebab itu dia akan sedaya upaya. Dia nak juga jadi Perdana Menteri. Walaupun rakyat semua dah tak larat dah berada di bawah pimpinannya. Bukan kita tak tahu, macam-macam kebejatan berlaku. Tapi dia tak peduli, dia hendak juga. Sebab itu dia akan berhabis-habisan kali ini di Melaka sebagai platform untuk membolehkan parti pribumi ini dilihat masih berada dalam senario politik tanah air. Jadi sebab itu Melaka adalah merupakan medan untuknya, dan ini juga merupakan medan untuknya menghancurkan UMNO secara total. Kalau kita kalah, kalau UMNO kalah, maka sebagaimana kata Tok Mat tadi, maka kucak kacirlah UMNO Barisan Nasional dalam menghadapi pilihan raya yang ke-15 nanti. Dan bagi mereka tak berkisah. Ini tentang isu bumi hangus. Biarlah Pakatan Harapan nak perintah ke, DAP nak perintah ke, dia tak berkisah. Tapi yang paling penting, UMNO mesti dihancurkan dulu. Sebab dia ada cita-cita. Saya tak mau campur lah soal begitu. Kerana saya melihat dalam keadaan begini, mereka yang terlalu tamakkan kuasa, mereka yang mahu berada di anjung kuasa, menjadi kluster menteri. Sebab itu saya nak berpesan kepada jentera UMNO, jangan risau, usah takut. Zaman Pakatan Harapan kita ditekan dan kita hidup. Zaman Perikatan Nasional, UMNO kita tekan. Dan zaman kluster menteri ni pun jenteranya ditekan lagi. Namun yakinlah, UMNO Barisan Nasional akan tetap hidup. Resisten atau ketahanan kita kuat. Ingat saudara, siapa musuh di luar dan siapa musuh dalam parti. Ini paling penting. Saya berpesan pada warga UMNO sendiri, intai-intailah bahawa dalam UMNO, dalam kalangan kluster menteri, mereka menggunakan UMNO untuk berada di anjung kuasa. Dan bila menjadi menteri, mereka mahu menunggang UMNO, mahu supaya UMNO ini mengikut telunjuk mereka. Lain tak ada, semata-mata untuk mengekalkan mereka sebagai menteri. Ini masalah yang UMNO hadapi. Dan saya yakin Presiden, Majlis Tinggi, Timbalan Presiden dah sedar. Besar kemungkinan mereka ini tidak akan lagi diizinkan untuk bertanding mewakili UMNO. Sebab itu saya katakan pintu terbuka luas. Saya banyak ada teman-teman kita bertanya kat saya, bagaimana ada blogger yang dulunya menyokong UMNO, sekarang ini lebih mengutamakan PBM. Bagi saya, kita menghormatilah fikiran dia. Terpulanglah. Keyakinan saya, UMNO masih lagi menjadi pilihan warga di Melaka. Sebab saya tengok saudara ya, terdapat 9 kawasan yang saya tidak gentar untuk UMNO mendapat sokongan, iaitu kawasan di Tanjung Bidara. Ada 11,211 pengundi, di mana peratus pengundi Melayu ada 94%. Pengundi warga keturunan Cina cuma 4%. Begitu juga di Air Limau. 9 kawasan. Di Air Limau ada 10,092 pengundi. Undi Melayu ada 91, sementara undi bukan Melayu Cina ada 4%. Undi Melayu ada 91%. Saudara, di Tabuh Nanning
Undi warga Melayu ada 80%, undi warga keturunan Cina cuma ada 12% daripada sejumlah 8,714 undi. Kalau nak kira kan, kalau 8,714, 12% tu ada lebih kurang dalam 1,000 lebih. Di Sungai Udang, peratus pengundi Melayu 80%. Peratus pengundi bukan Melayu 8%. Itu Cina. Dari keturunan India 3%. Jumlah pengundi 22,323. Saya bercakap ini bukan soal rasis, saudara. Ini mengikut kerana banyak orang mengatakan kalau ramai kawasan itu pengundi-pengundinya terdiri daripada kalangan keturunan bukan Melayu, itu Cina bersama dengan India, maka mereka lebih mirip untuk menyokong DAP. Okey, kita ambil dia punya formula begitu ya. Di Pantai Kundu. Ini di Pantai Kundu 80% undi Melayu, 17% undi bukan Melayu. Jumlah pengundi ada 15,686. Begitu juga di Air Molek, 88% undi daripada pengundi Melayu, 7% daripada warga Cina, 4% warga India. Jumlah pengundi adalah 17,703. Di Serkam, 90% pengundi di Serkam adalah terdiri daripada warga bangsa Melayu, 6% Cina dan 3% India. Jumlah pengundi 15,748. Sementara di Merlimau, 70% undi Melayu, 17% undi Cina, 11% undi daripada keturunan India. Jumlah pengundi adalah 13,816. Dan akhir sekali di Sungai Rambai, ini yang ke-9 ya. Jumlah peratus pengundi Melayu 84. Keturunan Cina 13, keturunan India 12. Jumlah pengundi 11,211. Jadi seperti saya katakan, dari segi atas kertas, daripada atas kertas 9 kawasan ini, insya-Allah UMNO Barisan Nasional akan mengekalkan. Saya saudara Guardian Ton. Kemudian kita lihat pula di 13 kawasan. Ini UMNO Barisan Nasional kena gempur Allah. Di sinilah kawasan medan pertembungan. Kerana iaitu di Kuala Linggi terdapat 74% undi Melayu, 22% undi keturunan Cina. Sebab saya kata kalau lebih daripada 20 tu kena kerja keras. Tapi bukan pastinya mereka akan menang, ya. 74% Melayu, 22% bukan Melayu. Jumlah pengundi 11,045 orang. Di Lendu 78% Melayu, 16% bukan Melayu. Jadi jumlah undi 10,350. Di Rembia 67% undi Melayu, 19% bukan Melayu. Jumlah pengundi adalah 15,636. Begitu juga di Gadik, 61% Melayu, 22% bukan Melayu. Jumlah pengundi 12,922. Di Durian Tunggal 69% Melayu, 22% bukan Melayu, 8% dari India, ada 13,076 pengundi. Begitu juga di Asahan, undi Melayu 64, bukan Melayu 22 dan 11 India. Ada 16,011 pengundi situ. Undi yang paling sedikit iaitu di Sungai Rumput, di Payung Rumput, saudara. N13 di Payung Rumput, jumlah undi cuma 4,259. Tapi pengundi Melayu ada 62%, bukan Melayu keturunan Cina 29, India ada 7. Begitu juga di Kelabang. Kelabang 67% Melayu, 30% bukan Melayu. Sebab saya kata kalau 28 ke atas 30 tu agak tenat lah. Kena kerja keras. Sebab ada beberapa parti pembangkang, mereka dah ada ready 30%. Jadi mereka cuma cari lebih kurang dalam 20% lagi untuk menang. Tambah lagi bila berlaku pertambungan, 3 penjuru dan sebagainya. Saudara? Jadi di Kelabang 20,166. Begitu juga di Pangkalan Batu, 65% Melayu, 28% bukan Melayu, Cina, 5% India. Jumlah pengundi 21,782. Di Bukit Katil ada 65% undi Melayu, 30% bukan Melayu, itu Cina, 4% India. Jumlah pengundi 25,072. Di Teluk Mas, walaupun kita ada 74%, tetapi 23% undi bukan Melayu, keturunan Cina, dan 2% India. Jumlah pengundi adalah 20,441. Begitu juga di Bemban. Bemban 62% Melayu,
21% undi keturunan Cina dan 16% India. Beban is critical. Jumlah pengundi adalah 18,393. Sebab saya katakan dalam keadaan begini, ukuran ini perlu. Jadi warga Melaka kena bekerja keras lah. Begitu juga di Rim and Lima. Saudara Mat Toya atas pagar Nak Adli Zahari. Ini terpulang pada pengundi. Saya melihat dari jadi taburan pengundi ya saudara. Di Rim and 25. 67% Melayu, 19% bukan Melayu, Cina 13% India. Jumlah pengundi 13,689. Siapa dia nak terpulang? Jadi bila berlaku perpecahan, saudara. Kalau saya ingat Adli datang daripada Parti Amanah dalam Pakatan Harapan. Jadi beliau harus berada dalam kawasan antara Kuala Linggi, Lendu, Rembia, Gadik, Durian Tunggal, Asahan, Paya Rumput, Kelabang, Pekalan Batu, Bukit Katil, Teluk Mas, Bemban atau Rim. Itu kawasannya. Kerana kalau dia masuk ke kawasan 6, ini kawasan merah. Sebab itu saya rasa jentera-jentera UMNO tak payahlah berhabis-habisan dalam 6 kawasan ni. Sebab dari segi pengundinya, saudara, contohnya di Macap Jaya. Jumlah pengundi 12,795. Tetapi pengundi Melayu cuma ada 45%. 39 Cina, 15% India. Campur dua ni 39-15, mereka dah ada 54. Jadi orang kata jangan buang masa lah. Begitu juga di Air Keroh. 25,407 pengundi. 41%nya Melayu, 49% pengundi kalangan keturunan bukan Melayu di China dan 8% India. Dan mereka menjadikan 55%. Di Kesidang, undi Melayu cuma 37%. Undi warga keturunan Cina 57 dan India 4%. Jumlah pengundi 37,355. Di Kota Laksmana lagi teruk. Undi Melayu cuma ada 17%. Undi bukan Melayu keturunan Cina 79% dan undi India ada 3%. Jumlahnya 29,952. Di Bandar Hilir, saudara, terdapat 20,990 undi di situ. Tetapi undi Melayu cuma ada 13%. Don't waste your time lah, brother. Sebab 76% adalah daripada keturunan warga Cina dan 5% daripada India. Cuma di Duyung tu ada chance, tapi susah lah. Sebab 61% Melayu, 33% bukan Melayu. Jadi jumlahnya adalah 18,110 undi. Sebab saya lihat kalau itu keadaannya, bila berlaku pertambungan, maka 6 kursi ini adalah milik Pakatan Harapan. UMNO kekal pada 9. Jadi rebutan ini akan berlaku di 13 kawasan. Iaitu Kuala Linggi, Lendu, Rembia, Gadik, Durian Tunggal, Asahan, Paya Rumput, Kelabang, Pekalan Batu, Bukit Katil, Teluk Mas, Bemban dan Rim. Sebenar-benarnya semua kawasan ini dulu adalah kubu UMNO. Kalau warga pengundi-pengundi Melayu masih lagi sayangkan UMNO, masih lagi jentera parti kita, mampu. Tapi bila dah nak masuk ke kempen dah tak boleh, ini susahlah sikit. Ini keadaan sekarang, saudara. Jadi saya mengucapkan selamatlah. Bagaimanapun besok insya-Allah saya akan cuba menghayati lagi, mendapat pandangan. Ni saudara, UMNO tinggal pengundi saluran 1 je tu. Tidak begitu saudara, bukan saluran 1. Tak baik. Saudara takkanlah nak kata orang tua aja. Saya ni pun walaupun tua pun rasa hati muda juga saudara. Saudara Rosli Sulaiman Melayu yang berpecah kerana pemimpin UMNO, PAS bersatu, PS soket. Bagi saya perpecahan itu bukan atas kerelaan kita. UMNO dah menyantuni PAS untuk mewujudkan muafakat nasional. Tapi mereka bersama dengan PBM. Dan untuk UMNO bersama dengan PBM, ini bukan soal perpecahan saudara. Ini soal dendam-mendendam. Mereka mendendami dan parti Bersatu Bersatu memang nak bunuh UMNO. Sebagai saya katakan tadi. Cuma yang PAS ni dia lebih mirip untuk bersama dengan PBM, silakanlah, apa kita boleh buat. Jadi kalau isteri ni kalau nak berlaku curang, takkan kita nak tahan. Kalau isteri curang, selamat tinggal lah. Itu ibarat dalam sebuah rumah. Tapi bagi saya sekarang ni kita perlu menyantuni rakyat. Yang penting bagi saya sekarang ini lain tak ada adalah rakyat. Sejauh mana UMNO Barisan Nasional mampu meyakinkan rakyat bahawa parti ini masih lagi meneruskan perjuangannya
untuk rakyat. Selagi itulah dia akan diterima. Kalau ikut daripada taburan pengundi itu, insya-Allah UMNO boleh menang di sekitar dalam 20 ke 21 kursi. Itu saya dapatkan saya. Bagaimanapun malam besok saya akan berusaha lagi untuk mendapatkan pandangan daripada setiap kawasan DUN supaya kita dapat lebih jelas lagi. Bagi saya yang penting pilihan raya ini sebenar-benarnya adalah untuk rakyat. Sebab itu saya tak bersetuju bila pilihan raya ini tidak boleh berkempen, tidak boleh bersama. Inilah masanya sepatutnya pemimpin menyantuni rakyat, calon-calon. Jadi rakyat nak tengok mana calonnya supaya senang. Masa akan datang kalau mereka tak buat kerja, senang kita nak lakukan hukuman. Dan saya mendapat kabar terbaru daripada Ibu Pejabat UMNO, memang Yang Berhormat Datuk Seri Presiden akan menurunkan muka-muka baru. Jadi saudara, kalaulah pimpinan UMNO, Ibu Pejabat menurunkan muka-muka baru, jangan pula yang tak dapat itu anda terpengaruh dengan mereka yang mahu mengheret anda untuk melakukan sabotaj. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.